Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Dan sebelum kita teruskan halaqah Ramadan kita pada hari ini, sama-samalah kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ringkaskanlah mukaddimahnya seperti yang tuan-tuan semua maklum, pada hari ini kita akan membicarakan dan bersama dengan Al-Fadhil Tuan Guru kita, Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz sampai juga. Alhamdulillah. Kan? Walaupun agak terlambat sikit, tetapi itulah seorang pendakwah merata tempat dia pergi. Kan? Ke sana ke sini, ke sana sini. Jadi kita bersyukur pada Allah Ta'ala kita dapat bersama dengan beliau pada majlis kita pada pagi ini, halaqah Ramadan. Dan insyaAllah kita bicarakan hari ini berkaitan dengan Lailatul Qadar, Ustaz. InsyaAllah. Ini yang kita cari-cari ni, Ustaz. Boleh kok Ustaz boleh berikan mukaddimah berkaitan dengan mungkin fadilat Lailatul Qadar dan mungkin terus dengan tip-tip nak mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Baik. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Syukran jazilan al-fadil guru kita Al-Fadhil Ustaz Azian Man hafizahullahu wa ra'ah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi di dalam kitabnya Tuhfah, dalam kitabnya Bahrul Madhi bi Syarhi Sunan Imam Tirmidzi, bahawa Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Kerana itu kata ulama, wajib kita bersyukur pada 4 perkara. 1, syukur kerana kita dijadikan oleh Allah. Yang kedua, syukur kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia. 3, syukur kita dijadikan manusia dan kita ini orang yang beriman. Dan kemuncak kepada syukur ini, kita dijadikan orang yang beriman, orang Islam, dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kerana ummati ummatun marhumah, umatku sentiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Antaranya inilah Lailatul Qadar, kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Kenapa besarnya itu? Kerana bulan ini, malam ini bukan malam sembarangan. Malam yang dikhususkan untuk umat yang sangat khusus dengan kelebihan yang khusus. Buat sedikit tetapi pahalanya besar, iaitu apapun ganjar, apapun amalan yang dilakukan dalam malam ini, sedar, tak sedar, tengok tanda, tak tengok tanda, semuanya digandakan pahalanya seperti melakukannya 1000 bulan. Katalah malam tu kita terbersin, lalu kita mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalau diucapkan waktu malam, malam tu maksudnya maghrib sampai ke fajar Sadiq, waktu subuh, itu namanya malam. Pahala bersin tadi itu seperti bersin 1000 bulan. Ada ke orang bersin 1000 bulan?
Itu baru bersin, belum lagi baca Al-Quranul Karim yang kita tahu pahalanya sangat luar biasa. Pertemuan yang sebelum ini Ustaz Azian pernah kita bacakan hadis Nabi SAW menyebutkan ayuhibbu ahadukum ay yarji'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin idhamin siman. Mahukah seseorang di kalangan kamu balik ke rumahnya lalu mendapati 3 ekor unta yang gemuk dan yang bunting. Unta itu lambang kekayaan ketika itu. Lagi banyak unta, maka lagi kaya orang itu, lagi berharta. Ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau zaman kita mungkin seperti kereta yang mahal lah Ustaz, Mercedes ke BMW ke, itu je lah yang boleh saya sebut. Yang lebih-lebihnya Ustaz Azian tahu. Ya Rasulullah kata sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, qulna, kami katakan na'am ya Rasulullah, siapa tak mau balik rumah tengok 3 biji kereta tu ada. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa thalathu ayatin yaqra'u ahadukum bihinna fi salati. 3 ayat yang dibaca salah seorang di antara kamu dalam solatnya, khairun lahu min, lebih baik untuknya daripada memiliki thalathi khalifatin idhamin siman, 3 ekor unta yang gemuk dan yang bunting. Kalau bunting tu maksudnya 6 ekor lah, sebab tu kan. Fa arba'u ayatin khairun lahu min arba'i khalifatin siman idhamin siman. Kalau 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor. Kita dalam mazhab Syafi'i paling kurang kita baca suratul Fatihah 7 ayat kan Ustaz? Itu dah 7 unta. Darab dengan 2 bunting jadi 14. Itu kalau dibaca luar daripada Ramadan. Kalau bulan Ramadan, man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwah wa man adda fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Kalau sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan, siang dan malamnya, dengan satu yang sunat, pahalanya seperti satu yang wajib. Kalau satu yang wajib, maka sama seperti 70 yang wajib. Itu dalam bulan Ramadan. Belum lagi malam Lailatul Qadar, malam lagi besar. Ini yang disebut oleh ulama, hadza huwa khairun ala khairin min khairillah. Ini adalah suatu kebaikan di atas kebaikan, daripada kebaikan yang banyak yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini umat yang sangat dirahmati oleh Allah. Nabi Musa pun nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dik kerana pahala yang banyak dengan amalan sedikit. Ini tadi dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihi al-insan min al-a'mar, Al-Imam Qutb al-Irsyad wa Ghawthul Ibadi wal Bilad, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, menyebut ada seperti permintaan Nabi Musa kepada Allah, ya Rabb, qara'tu fi kitabin fawajadtu fihi qauman. Ya Allah, saya baca kitab Taurat, saya jumpa dalam tu disebut kaum yang buat sedikit tapi pahala banyak. Ustaz Azian teringin Nabi Musa, faj'alhum min qaumi, jadikanlah mereka umat saya. Kata Allah Azza wa Jalla, hum qaumu Ahmad, mereka itu kaum Ahmad, iaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di langit. Kalau terkenal di bumi Muhammad. Nah, begitulah, masya-Allah. Nabi Musa minta untuk jadi umat Nabi Muhammad, untuk jadi untuk supaya umat tadi jadi umat baginda. Semua ditolak oleh Allah dalam 15 permintaan baginda. Last apa kata beliau? Idzan ya Rabb faj'alni min qaumi. Nak jadi umat. Jadi umat, masya-Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa siapa tidak kenal? Kalau pangkat maqam itu maqam yang ketiga selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Pun nak minta jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta tak dipilih.
Di sini Ustaz Azian, kami setiap Rabu macam ni mengaji sifat 20. Ni reflect balik ni. Kita sekarang dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih, Allah lakukan, Allah adakan. Dengan sifat qudrah. Dalam ta'alluq tanjizi hadis. Ni ulang kaji ni Ustaz Azian. Tanjizi buat soalan ujian. Tanjizi hadis. Baik, qudrah Allah tidak melaksanakan melainkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, dimahukan, dikehendaki oleh Allah dengan sifat. Tak berapa nak berbunyi Jawapan dengan sifat iradah dalam ta'alluq tanjizi. Tak berapa nak bunyi. Tak bunyi. Tak apa, memang biasa begitu. Tambah puasa. Tanjizi qadim. Baik, bermakna bila Allah tanjiz qadimnya itu dengan sifat iradah, bila Allah kehendaki itu. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ard. Itu tanjiz qadim. Allah telah menulis, maksud menentukan takdir apapun yang berlaku pada makhluk 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Situ kita Ustaz Azian, kita mengajar, kita ni ya Allah, dipilih oleh Allah. Allah pilih. Kita kenapa tu mesti ada sebab. Itu yang patut kita syukuri. Hadirin yang sangat-sangat untuk kita syukuri yang tadi itu. Malam Al-Qadar tu sana dikatakan Al-Qadar itu kerana qadar yang sangat banyak. Malam yang sangat banyak Allah bagikan ganjaran. Apapunlah yang tidak terhitung qadarnya itu. Sehingga mudah-mudah untuk kita hafaz malam ini apapun kebaikan khairun min al-syahrin, iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 itu maksudnya 1000. Pendapat yang lain, pendapat yang pertama kata 1000 bulan tu digit 1000 itulah 1000 tu yang jadi 84 atau 83 tahun tu Azian. Itu satu qaul. Qaul ini masyhur. Tapi pendapat yang lain tak, bukan digit 1000 tu. Tak. Alfun di sini maksudnya banyak. Berapa banyak tu tak tahu. Sebab orang Arab, nombor yang paling banyak yang mereka boleh pi, nombor 1000 tu. Kalau mereka kata 1000, alfun. Kalau mereka kata 1,000,000, mereka tak sebut wahid milionon. Kalau wahid milionon tu dah lama duk Shah Alam. Kalau yang Arab asli, dia ulang. Alfu, alfin. Maksudnya 1,000,000. Kalau mereka nak kata 1 bilion, mereka tak sebut niha asli Arab asli na. Mereka tak sebut wahid bilionon. Itu dah lama duduk. Tu Arab Shah Alam. Arab Shah Alam. Kalau jenguk Arab betul, hak 1,000,000 tadi ada 1000. Kan alfun 1000. Alfu alfin 1,000,000. Hak 1,000,000 ni ada 1000. Alfu alfi alfin. Tu yang tuan-tuan baca dalam Hizbun Nawawi dah. Ada. Maksudnya 1000. Maksudnya 1 bilion. Maksud kata orang Arab kalau merujuk alf tu banyak Ustaz. Jadi bukan semestinya 1000. Kerana itu banyak lagu mana? Banyak sangat-sangat lah. Kerana itu subhanallah, kita tahu tanda, tak tahu tanda. Kita tahu malam tu Lailatul Qadar atau tak tahu, tetap pahala kita lagu tu. Tapi sebenarnya yang lebih daripada itu apa? Diampunkan dosa oleh Allah. Itu yang lebih lagi. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang bangkit, maksudnya menghidupkan malam Al-Qadar itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran hanya pada Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu yang paling penting tu, dosa. Biasa kita ni banyak dosa. Kerana dosa itu dia ada kesan dia. Dia boleh melambatkan. Menghafal lambat, belajar lambat, bisnes lambat. Maaf ya. Kadang-kadang anak-anak jadi kasar ataupun tak dengar kata. Kadang-kadang
mak anak pun lebih kurang, pak anak pun lebih kurang. Serba lambat lah, serba tak kena. Mungkin dua sebab. Satu, kerana dosa. Itu yang perlu tadi kita dua. Satu, istighfar. Yang kedua, taubat. Taubat nak kena 3 syarat tu. STA. S, sesal, menyesal. T, tinggalkan, jangan israr. Israr tu menyesal tapi buat lagi. Tak jadi. A, azam, jangan buat lagi. 3 ni, kita dah sungguh lengkapi, terbuat lagi, itu Allah ampunkan. Tapi kalau dok main-main 3 ni tak jadi jadi bila Allah ampunkan, insya-Allah ramai pun jadi sedap, terasa zauq dalam beramal. Kalau tak, dosa itulah yang menghambat kita jadi rasa payah nak merasa zauqi dalam beramal. Karena itu penting diampunkan dosa. Antara caranya bangunkan malam Al-Qadar. Ketika cucu Nabi Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Talib ditanya orang, kemarau di kampung kami, apakah jalan penyelesaian? Beliau jawab, banyakkan istighfar. Orang kedua datang, saya sudah lama berumah tangga tapi belum dapat zuriat. Apa jalan penyelesaian? Banyakkan istighfar. Hak ketiga, mai di kampung, di kebun kami kering kontang, air tak ada. Jadi kebun jadi tak apa nak jadi. Apa jalan penyelesaian? Banyakkan istighfar. Senang jadi ustaz ni. Senang jadi ustaz ni sana. Mai apa pun banyak istighfar. Banyak. Lepas 3 orang ni pergi, datang seorang, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang mai dengan 3 permasalahan yang berbeza, dalam 3 waktu yang berbeza. Jawapan satu ya, banyakkan istighfar. Apa rahsia? Lalu dijawab oleh beliau, ala tasma' qaulallahi ta'ala, kamu tak dengar ke yang Allah sebut dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Itu rahsia dia. Lalu aku katakan, kata Nabi Nuh alaihi salam, istaghfiru rabbakum, mohon ampun, istighfar kamu kepada Allah, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kamu banyak mohon ampun pada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan datangkan langit, maksud awan-awan yang akan mencurah-curah hujan. Jawapan pada kemarau tadi itu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan keberkatan hujan akan memperbanyakkan amwal, harta-harta, dan banin, anak-anak. Jawapan pada yang belum dapat zuriat tadi itu. Wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara, dan dengan keberkatan hujan juga Allah jadikan kebun-kebun menjadi, dan sungai-sungai menjadi mengalir. Ini jawapan pada kebun tadi yang tak ada air. Istighfar. Istighfar itu 3 penyakit, 1 ubat. 1 obat. Dan istighfar, keampunan itu dapat kita pada malam Al-Qadar. Itu sangat penting sekali. Di samping curahan kurniaan, kita minta dapat yang dihajati ditunaikan. Ya, itu memang. Tapi seorang Islam mukmin kalau dosanya diampunkan, Ustaz, itu lebih lagi dunia daripada segala isinya. Kenapa? Kerana yang mengampunkannya siapa? Yang Maha Pengampun. Malah kalau kita tidak minta ampun, Allah murka pada orang yang tidak minta ampun. Bila kita minta ampun, Allah sangat cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat menyukai orang yang sangat selalu minta keampunan. Taibun, orang yang mohon ampun. Tawwab, orang yang selalu minta ampun. Naimun, orang yang tidur. Nuwam, orang kuat tidur. Banyak tidur. Sirah mubalaghah. Allah sangat suka kita mohon keampunan. Ustaz, istighfar tu macam mana? Ada lafaz tertentu ke ataupun sekadar ya Allah ampun dosa aku, cakap Melayu kita? Masya-Allah. Yang paling bagus guna bahasa Arab dan memahami. Maksud baca Arab dan faham. Sebab itu diitlaqkan oleh yang sangat memahami rahsia dan fawaid. Sayyidul wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi ajak kita sirah untuk istighfar tu lepas solat. Walhal
Solat tu bagus dah Ustaz Azian. Tapi istighfar lagi. Tengok orang Islam ni selalu value added. Kita selalu ada nilai. Solat tadi dah boleh ampunkan dah dosa. Tapi beristighfar lagi, astaghfirullahalazim, itu paling pendek. Tapi paling pendek astaghfirullah. Itu paling pendek. Panjang sikit astaghfirullahalazim. Panjang sikit lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu. Panjang lagi al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Nah, kalau al-hayya al-qayyum tu paling fasih. Sebab ia adalah na'at maqtu'. Na'at maqtu' maksudnya begini. Kalau tidak ada ayat di depan dia tu, dia akan jadi begini. Astaghfirullahalazim al-hayya al-qayyum sampai habis. Tapi terputus na'at itu, sifat pertama bagi Allah tadi al-azimah. Yang kedua al-hayya al-qayyum. Tapi terputus dengan astaghfirullahalazim, terputus dengan ayat ini. Alladzi la ilaha illahu, baru al-hayya. Jauh putusnya itu. Itu namanya na'at maqtu'. Boleh, itu paling fasih. Tapi kalau kita nak baca al-hayyul qayyum boleh juga. Itu namanya istinaf. Istinaf ayat baru. Astaghfirullahalazim satu ayat. Alladzi la ilaha illahu ayat baru. Al-hayyu al-qayyum ayat baru. Bila al-hayyu al-qayyum, al-hayyu dia jadi khabar. Nah, maaf siapa yang bahasa Arab boleh boleh bagi tahu orang sebelah-sebelah. Kalau tahu juga Arab, kalau tak tahu sebelah lagi, tak tahu keluar pintu. Jadinya Ustaz, kalau tak tahu dia bertengkar tu, apa hayyu tak betul lah. Hayya aku yang betul. Jadi al-hayyu kerana khabar. Yang pertama al-qayyum khabar, yang kedua kita mengaji Arab. Kalau khabar mana mubtada, dia ada mesti ada predikat dan subjek dan predikat. Mana mubtada dia? Mubtada dia mahdhuf. Mahdhuf maksudnya asalnya huwa al-hayyu al-qayyum, asalnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwal hayyu. Tapi huwa ni di mahdhuf. Jadi ditakdir, takdirnya tak ada situ tapi dia mahdhuf. Ni pun perlu ni juga ya, al-hayyu al-qayyum. Baik, sekadar permulaan. Masya-Allah. Saya tak boleh nak sekat Ustaz ni, ilmu terlalu melaut luasnya ya. Jadi bukan masya-Allah. Terima kasih pada penerangan Ustaz dan juga lafaz-lafaz kalimah Arab yang begitu detail daripada Ustaz. Jadi macam benda ni jadi bualan juga Ustaz. Kadang-kadang Ustaz mana betul al-hayya ke al-hayyu? Kan? Jadi alhamdulillah Ustaz bagi penerangan tadi. Jadi kedua-duanya tak salah pun. Tak payah kita nak bergaduh, tak payah nak berkelahi. Alhamdulillah Ustaz, begitu besar ganjaran Lailatul Qadar ni Ustaz. Penerangan masya-Allah daripada Ustaz, dan juga mungkin orang dengarlah gandaan lebih daripada 1000 bulan tu. Tapi kenapa masih ada masyarakat yang lebih kuranglah malas nak bangun, malas nak buat ibadah, masih tak bersungguh-sungguh nak mencari. Orang Kedah kata tak pulun pun Ustaz. Dia tak pulun. Baik, soalan yang sangat baik, dan ini sebagai soalan yang penuh dengan keinsafan. Allah dah bagi sesuatu macam tak mau lagi. Pertama sekali kerana kejahilan. Sebab dia tidak merasai betapa kurniaan itu. Kalau orang tahu, Allahu Akbar. Jangan kata yang besar-besar sebulan lagu ni. Yang kerja sedikit Allah bagi pahala. Sebut pahala saja, mai pula daripada Allah. Itu pun dah kita rasa seronok sangat-sangat. Kalau Allah tak sebut pahala pun, maka ini disukai oleh Allah. Disukai. Itu kita dah cayak dah. Pasal apa pun yang melibatkan Allah, maka itu adalah menjadi kesukaan orang-orang yang beriman. Di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Ini untuk adik-adik. Basri itu Basrah. Kalau Busrah itu ada di Syam. Ini berada di Iraq, Basrah.
terkenalnya Imam Al-Hasan Al-Basri sampai orang panggil Hasan Basrah. Kenapa? Beliau sangat terkenal kerana kealimannya satu, kerana mau'izah beliau. Beliau suka bagi nasihat di mana-mana, sehingga beliau dipanggil Al-Wa'adh. Al-Wa'adh, wa'idhun, orang yang memberi peringatan. Wa'adh, selalu bagi peringatan di mana-mana pun, sampai raja pun menangis kalau beliau bagi peringatan, kerana ikhlasnya. The thing comes from the heart will be coming into the heart, kerana beliau menasihat daripada hati. Beliau sebut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau sempat ditahniq oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau pernah minum air susu Ummu Salamah. Ya salam, tuan-tuan. Ummul Mukminin, masya-Allah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Itu keberkatan di atas keberkatan. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, orang Islam ni kalau dengar perintah daripada Allah, itu sudah menggembirakan hati. Perintah suruhkah ataupun perintah larang, apapun datang daripada Allah, walaupun tak disebut ganjaran, hati itu kembang elok. Ini kan pula Allah sebut ganjaran. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Disebut nyata sebegini kerana Allah tahu ada jenis manusia dia kena ada figure. Kena ada figure nampak, 1,000 noh. Banyak, kemas 1,000. Lah kata. Baik. Kenapa ada lagi yang tak mau ambil rebut peluang tadi? Al-Fadhil Ustaz Azian bertanya, kerana kejahilan. Dia tak tahu benda itu sangat mahal sekali. Yang kedua, kerana nafsunya sudah terdidik dengan kemaksiatan, dengan dosa, sampai tidak terasa ingin offer ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tak terasa benda tu. Adik-adik, dalam diri kita ni ada nafsu. Di luar itu ada iblis, ada syaitan. Tu dah. Jin pun termasuk. Jadi nafsu ada dalam ni bukan salah nafsu. Yang salahnya hawa. Hawa nafsu. Karena nafsu itu ada 7. Paling bawah ammarah, naik atas lawamah, naik lagi mulhamah, naik lagi radiyah, mutmainnah, naik lagi radiyah, mardiyah, kamilah. Ada 7. 7 ni adik-adik 7 beginilah elok. Ni yang paling elok. Nak 2 je tak elok. Satu ammarah, innan nafsa la ammaratum bisu. Satu lagi lawamah. Lepas naik mulhamah ni ke atas, semua elok. Ni semua nafsu. Dan dia satu je. Tapi kelakuan-kelakuan dia tu menjadikan dia nama-nama lagu ni. Kerana nafsu ni dah 11 bulan ke, kalau kita boleh kata 12 bulan, ditrain oleh syaitan di belakang, di luar tadi, iblis. Jadi tak elok. Jadi lekat dua ni. Lekat dua ni. Jadi bila disebut ganjaran begini, dia tak ada rasa apa, Ustaz Azian. Biasanya dia dah terbiasa dengan dosa, maksiat. Dia heran. Tak heran. Tak ada heran pun. Malah Nauzubillah. Malam yang berlaku Lailatul Qadar tu, malam tu dia buat maksiat. Allah, nauzubillah. Maksiat mata, maksiat tulis, apa lagi. Dia tak terasa benda tu. Orang yang beriman, dia bila pahala tu dia terasa. Sampai nak buat maksiat tak jadi buat maksiat kerana lingkungan yang baik, kerana bulan yang baik, waktu yang baik. Baik. Pertama tadi kerana kejahilan. Yang kedua kerana hawa nafsu. Nafsu dia tidak terdidik tadi tu. Yang ketiga, kerana orang ini memang diharamkan daripada mendapat kebaikan. Tu na'udzubillah. Janganlah sampai yang ketiga tu. Janganlah sampai. Sebab tu ada antara doa para salafun salih, Allahumma la tahrimna minal khairil kathir. Itu antara doa mereka. Allahumma la tahrimna, ya Allah jangan haramkan kami minal khairil kathir, daripada kebaikan yang banyak. Adapun orang yang sebaliknya, mencari Lailatul Qadar itu daripada 1 Ramadan lagi.
Sampai minta daripada awal cuti. Ramadan, no? Naam, daripada satu Ramadan lagi. Sebab nanti kita akan cerita bila berlaku Lailatul Qadar itu. Sebab ada yang kata di awal Ramadan pun ada, di luar Ramadan pun ada, Ustaz. Ibnul Arabi, dia yang fasihnya Ibnul Arabi, walaupun ada ulama yang bezakan. Ibnu Arabi itu sahib Futuhat Makkiyah, itu namanya Ibnu Arabi tanpa alif lam. Yang menulis Tafsir Al-Kabir itu Ibnul Arabi, Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Ini Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Dibezakan begitu. Tapi yang sebenarnya yang paling fasih, dua-dua Ibnul Arabi, Ustaz. Ibnul ada alif lam. Walaupun dibezakan, Ibnu Arabi itu ada Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, yang ulama Andalus yang menulis kitab Futuhat Makkiyah, kitab yang jangan dibaca oleh orang awam tu, kitab itu sangat mendalam sekali. Yang punyai Tafsir Al-Kabir itu Ibnul Arabi, Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Dibezakan dengan Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. Walhal yang lebih tepat Ibnul Arabi. Dua-dua sekali. Cuma kena tahulah siapa orang dia. Beliau kata, malah beliau pernah menjumpai pada bila? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban dah jumpa Lailatul Qadar. Tapi malam lah, jangan siang. Siang tu cerita lain. Sampai begitu sekali. Kerana itu orang yang begini dia sensitif banding dengan yang tadi itu tak hirau pun, kerana orang tu diharamkan oleh Allah daripada mendapatnya. Kenapa? Dia diri sendiri itu meletakkan dirinya ke satu keadaan Allah haramkan dia. Kita minta pada Allah supaya jangan diharamkan daripada mendapat kebaikan yang besar ini. Baik. Hadza wallahu a'lam. Naam. Masya-Allah, alhamdulillah. Kalau ada soalan-soalan daripada hadirin hadirat, silakan. Ya, silakan. Kuat sikit atau membukalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun perempuan haid lah, Perempuan dia tak yang boleh sembahyang, tak boleh Quran. Allahumma hidayatan lis-shawab. Orang yang haid ataupun tak boleh solat, soalan Kak Ajah ni brilian. Sebab beliau tak tanya bolehkah kami nak amai apa ke seperti orang lain amai. Itulah soalan yang selalu ditanya. Tapi Kak Ajah dia pergi tempat lain. Soalan yang payah nak jawab. Kalau soalan tadi senang saja. Bolehkah perempuan haid yang tak pergi masjid dan dia buat amal yang boleh dia isi untuk penuhi Lailatul Qadar? Itu senang jawab. Tapi soalan beliau ni nak kena rujuk kitab ni. Lagu mana? Boleh tak dia beriktikaf pada malam itu? Ini berat nak jawab. Kenapa? Tidak dinamakan i'tikaf melainkan di masjid. Satu, ini ittifaq ulama. Yang kedua, boleh di surau. Tapi dengan syarat surau itu walaupun tidak didirikan Jumaat, didirikan solat 5 waktu sehari semalam. Memang dibuat tempat tu untuk solat. Boleh juga. Satu qaul. Ini qaul ni pelik sedikit ni. Hendaklah tempat itu diwakafkan, maka dia jadi statusnya masjid. Bila statusnya masjid, maka bolehlah beriktikaf kerana itu. Ini dengar dulu ni, jangan terus buat ni Ada qaul yang mendapat sebegini. Untuk muslimat yang nak juga dapat pahala iktikaf di rumah, boleh. Tapi rumahnya itu, di bilik di rumahnya itu mestilah diniatkan jadi masjid. Maksudnya dia wakafkan. Bila wakafkan, bolehlah dia iktikaf di situ. Tapi orang yang haid tetap tak boleh juga, sebab dia sudah jadi hukum masjid. Tapi jaga, bila sudah diwakafkan, sebab tadi nak duduk di situ,
rumah tu kalau nak jual, hak lain boleh jual. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Sebab itu miliknya apa? Miliknya orang ramai. Pasal diwakafkan jadi masjid. Itu saya sebut tadi ni. Dengar dulu, hadam dulu pandangan ini. Nah, kalau sanggup buat, sila. Nah, jual hak lain, hak tu tak. Siapa nak beli? Itu nak. Jadi, ini satu kaul ya. Jadi, kalau tak boleh juga dan tak sanggup nak buat macam tadi itu, macam mana? Buat apa yang kita boleh lah. Maksudnya, kalau tak beriktikaf pun, di rumah tak payah iktikaf, tapi lakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Cuma jangan baca Quran. Kalau kita amalkan Ratibul Haddad, Al-Aidrus, Hizbun Nawawi contohnya, boleh. Tapi ketika sampai ayat tadi ke sana, suratul Fatihah, kita niat zikrullah. Jangan niat tilawah, jangan niat qiraah. Mudah saja. Macam mana niatnya? Ya Allah, saya setiap malam tak pernah saya miss Ratibul Haddad. Maka walaupun saya uzur lagu ni saya nak baca juga. Gitu. Jadi apa yang dibuat oleh orang lain boleh kita buat. Cuma Quran jangan. Sebab memang pendapat kuat dalam mazhab tak boleh perempuan baca Al-Quran. Yang boleh tu ada satu qaul, tapi qaul dhaif. Tapi kita tak payah pegang yang itulah. Maksudnya tak baca Quran. Banyak lagi kan ratib, ada Hizbun Nawawi, Hizbul Izzah, Al-Attas, walaupun kita baca siang, banyak lagi boleh kita amalkan. Dan amalkan yang lain-lain. Subhanallah, salawat, dan kita gandakan kan Ustaz Azian di belakang tu dalam Al-Wirdul Latif. Subhanallah adadama khalaqa fis sama, subhanallah adadama khalaqa fil ard. Yang dulu pernah kita sebut cara menggandakan amalan tu. Ingat lagi Mak Ajah ingat lagi, buat muqaddimah dulu. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kulli. Bacalah subhanallah alhamdulillah seterusnya. Dan di belakang tu adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Itu ulama bagi faedah bagaimana nak menggandakan amalan. Dahlah ganda lah itu qadar. Ganda ada khalqih tu pula. Ini Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman. Rahman Allah tu tidak bertepi. Sebab itu Raha Mim Alif Nun. Rahman. Rahim Raha Ya Mim. 4. Ni 5 kan. Kaedah menyebut kathratul mabna tadullu ala kathratil makna. Banyaknya mabna ni huruf lah 5, lebih banyak makna. Maksud Allah pemurah orang Islam, orang tak Islam. Allah pemurah orang beriman, orang asi. Allah berrahman pada orang beramal, tak beramal ni. Itu rahman Allah tadi tu. Dengan digandakan begitu pun dapat juga ganjarannya. Masya Allah, alhamdulillah. Ada lagi mungkin adik-adik kita pelajar-pelajar, Masya Allah, yang ada ke? Angkat tangan ke? Siapa yang ada soalan boleh terus. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada soalan yang berkenaan dengan lafaz astaghfirullahalazim tu sampai waktu ilaih. Kita pun ada juga yang berbalah sekarang ni, ada 2 lafaz. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, ataupun al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang berbalah maksudnya salah satu lafaz tu akan mengubah makna dia macam tu. Minta Ustaz jelaskan dah. Terima kasih. Masya-Allah, soalan bagus ya, masya-Allah. Soalan yang nak beramal gitu ya. Kita ambil apa kata guru kita tadi, sepatutnya benda ni tak payah kita nak berbalah lah. Nak buat cara pertama silakan, cara kedua silakan, asalkan betul, jangan tak betul. Begini. Tadi kita sudah syarahkan kenapa Al-Hayyu, kenapa Al-Hayya. Yang paling fasih Al-Hayya kerana ia jadi na'at maqtu' ataupun sifat yang maqtu'ah.
sifat yang terputus tadi sudah dibicarakan. Yang kedua, kenapa Al-Hayyu Al-Qayyumu? Kerana al-istinaf, ayat baru. Jadi kepada jadi khabar kepada mubtada mahdhuf. Baik. Yang ditanya oleh yang bertanya tadi tu lain pula. Beliau tanya begini, cara berhenti tu kat mana? Waqaf dia tu. Rekat waqaf dia tu, Ustaz Azian. Kebanyakan kita lagu ni, termasuk yang bercakap ni dulu lah, tak ada dah. Dulu yang bercakap ni pun berhenti tak tepat juga. Bukanlah tak betul, tak tepat. Bagaimana? Astaghfirullahalazim. Berhenti kan? Alladzi la ilaha illa, alladzi la ilaha illa. Di situ. Barulah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di belakang tu nampak cantik. Yang depan tu putus. Dan di belakang tu nampak cantik sebenarnya, tapi dia curi orang lain punya. Dia sepatutnya begini Astaghfirullahalazim. Berhenti. Alladzi la ilaha illahu. Itu yang paling tepat. Waqaf di situ. Barulah maknanya lengkap, Ustaz Azian. Kalau kita baca berhenti illa di lagu ni, Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa, yang tiada Tuhan melainkan. Melainkan apa? Hu tu dia punya sebenarnya. Melainkan dia. Barulah Al-Hayyu Al-Qayyumu, yang Maha Hayy, hidup, Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Ini pun sebenarnya kalau ikut terjemah pengajian tauhid sebenarnya kurang tepat. Saya takut bawa tinggi sangat, takut tak dapat ikut adik-adik. Tapi bila lagi nak abang kan? Kita tak tahu jumpa tak jumpa Ramadan tahun depan. Kita jugalah sikit sahaja. Al-Qayyumu itu selalu diterjemah dengan yang berdiri dengan sendirinya. Bagus terjemahan itu, tapi takut semabol. Semabol maksudnya keliru. Ingat semabuk. Semabol. Orang Kelantan sebab semabol kan. Semabol ni keliru. Nanti adik-adik yang tak mengaji hakikat dengan majaz tu, Allah berdiri dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, takut difaham sebagai Allah tak perlukan bantuan orang lain kerana Allah diri sendirinya. Maknanya betul, tapi tempatnya salah. Sebab Allah tidak perlu kepada yang lain, bukan syarahnya pada sifat pada sifat tadi tu apa? Qiyamuhu binafsi. Yang itu syarahnya sebelumnya tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kerana itu yang mengaji sifat 20. Bila disebut qiyamuhu binafsihi, antara terjemahan yang tepat tapi nampak pelik. Allah berdiri sendiri-sendirinya. Memang peliklah Ustaz Azian. Allah berdiri sendiri-sendirinya. Kalau kita Allah berdiri dengan sendiri, ini Allah berdiri sendiri-sendiri. Kalau bahasa mudah, bahasa kampung, sendiri-sendiri dia. Maksud kata Allah tak perlu kepada, bukan yang lain, tak perlu kepada zat, kerana Allah adalah zat, dan tak perlu kepada pencipta kerana Allah adalah qadim. Sebab itu dalam penerangan Arab yang disebut qiyamuhu binafsihi ay la yahtaju ila mahallin. Mahal itu kalau diterjemah tempat tu jadi silap. Allah tak perlu pada tempat, lalu Allah tidak perlu pada langit, bumi, arasy dan sebagainya. Betul, tapi itu syarah untuk sifat sebelumnya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawad. Ini Allah tidak perlu kepada mahal, ai kepada zat, kerana Allah adalah zat. Wala la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Mukhassisin maksudnya pencipta. Allah tak perlu kepada yang menciptakannya kerana Allah qadim. Itu je, tak boleh lebih daripada itu. Itu kalau nak dakik lah. Di situ perlu ketepatan juga. Ala kulli hal, kena ikut kelas tauhid. Kena ikut kelas tauhid dan sifat 20 Ustaz. Tauhid dan sifat 20. Baru kita rasa kemah kat situ. Itu dari segi istilah terjemah tak apa, sebab tidak apa dalam kaedah tu tidak locate dari segi istilah
lupa saya. Tidak lokek maksudnya apa-apa pun tak apa. Tidak lokek dari segi istilah apa pun tak apa, yang penting muradnya betul. Ala kulli hal. Yang paling tepat, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu. Barulah tiada Tuhan melainkan dia. Dia tu sebenarnya bukan punya al-hayyu, tak. Punya yang ayat tadi tu. Barulah al-hayyu al-qayyum. Nak baca al-hayya al-qayyuma paling bagus. Al-hayyu al-qayyumu tak apa, kekalkan. Sebab yang pengalaman ana lah Ustaz Azian, dalam dunia kita Melayu ni jarang orang baca al-hayya al-qayyuma. Tak apalah, kalau kita diam surah masjid, gunalah al-hayyu al-qayyumu supaya orang lain tak pelik. Dah berpuluh-puluh tahun kita amalkan. Sikit-sikit lah kita bagi tahu. Jangan kata salah Kita kat rumah kita guna al-hayya al-qayyuma. Tengok berdakwah ni bukan dengan keras, lembut. Akhirnya orang faham nanti. Itu Jadi Al-Fadhil Ustaz yang bertanya, sangat bagus soalan ini supaya kita jangan berterusan melakukan sesuatu yang kurang tepat. Bukan salah bukan salah. Dua-dua tak salah. Dua-dua tak salah Baik, supaya kita tuan-tuan boleh sebut dengan betul, kita sama-sama sebut dengan saya tapi berhentinya dekat hu. Begini allazi la ilaha illahu. Ubah sikitlah rentak kan Zat. Kadang-kadang kita nak rentak dia dah terbiasa. Allazi la ilaha illa huwal hayyu. Tu kurang tepat. Salahnya tidaklah, tapi kurang tepat. Cuba sama-sama kita berhenti hu barulah al-hayy. Tuan-tuan nak guna al-hayya ke al-hayyu? Guna al-hayya lah pasal majlis ni kami dua punya. Jadi kena ikut kami dua. Baik, sama-sama sekali je. 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih. Ustaz, mungkinlah masa singkat Ustaz. Boleh Ustaz sebut tadi ada orang yang dia tak menghargai kelebihan Lailatul Qadar ni kerana jahil nafsu, hawa nafsu. Satu lagi Ustaz sebut yang diharamkan daripada Lailatul Qadar. Jadi boleh Ustaz urai ciri-cirinya Ustaz? Baik, antara ciri-cirinya ialah orang ini memang sebenarnya daripada luar Ramadan pun dah terkenai dengan buat benda hak tak elok. Kalau sebut benda tak elok ni banyak benda lah, termasuk tak solat. Maksud kata seorang Islam yang bukan Islam yang baik. Dia seorang Islam atas nama saja. Jadi dia bukan Islam yang baik. Kadang-kadang tak solat pun. Dan apa maksiat yang dia tidak lakukan. Kadang-kadang tak sensitif dalam bab agama. Ketika Islam dipermainkan biasa-biasa aja, sebab dia tahu dia pun jenis lo'la dan lagu itulah lebih kurang. Jadi yang diharamkan ini dia orang yang bukan Islam yang baik. Satu. Yang kedua, dia memang termasuk berterang-terangan buat benda hak tak elok tu. Malah dia mempromot pula benda yang tak elok tu. Contoh pakaian-pakaian yang menyuluk mata, dia pula promotkan. Ataupun aktiviti-aktiviti percampuran lelaki dengan perempuan atas nama apa-apalah, bersosial whatever. Itu kemudian dia pula yang menganjurkan minum-minum, minuman keras dan sebagainya. Kalau ada majlis mesti ada tari menari ataupun yang hak tak elok, macam kenai. Awak tak kenal ni Zahir, Abang Zahir yang selalu bantu dakwah saya Ustaz Zian di mana-mana. Beliaulah yang tolong. Masya Allah, dia orang Kedah Ustaz. Hari ni dia balik Kedah Hari Raya. Sama dengan saya. Sama. Baik, orang yang diharamkan daripada mendapat kebaikan yang banyak tadi itu, dia sendiri mendedahkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Sembahyang tidak, menutup aurat tidak. Orang kata kan, kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat.
orang kata memang ada betulnya. Yang diharamkan ni tadi Ustaz Azian, dia tak buat baik, dia buat pula promote kejahatan. Itu antara ciri-cirinya. Dan orang sebegini bila kita lihat memang track record hidupnya memang tak baik. Tuan-tuan, satu kita cerita bab perkara dosa pahala ni kan, tapi jangan lupa pula kita ambil pada sisi tasawuf ya. Kenapa? Jangan kita pelecehkan dia sungguh-sungguh, isolatekan dia sungguh-sungguh. Isolate dia boleh dengan niat supaya dia berubah. Tapi jangan pula tak ada dakwah pada dia. Mungkin dia buat benda tu kerana jahil, Ustaz. Jadi kita dekati dan dakwah secara bijaksana. Kalau kita tak mampu, suruh orang yang paling dia hormati. Manalah tahu dia jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu sisi tasawuf ya. Kita benci dia tu bukan kerana batang tubuh dia, tapi kerana perbuatan maksiat dia tadi itu sampai diharamkan daripada mendapat kebaikan yang banyak. Walaupun Ustaz, maksudnya yang diharamkan tadi dengan ciri-ciri tadi ni, walaupun dia katalah malam tu dia nak buat ibadah, dia ikut orang pergi masjid, dia buat juga. Ya, kalau dia buat juga, itu salah satu cara, salah satu tanda Allah pilih dia. Nak ubah dia. Nak ubah dia. Walaupun mungkin tak berubah lagi, tapi ada jalan. Allah kan ada Maha mengetahui. Kadang-kadang orang tu Allahu Akbar, tapi akhirnya jadi baik. Inna rajulan, seorang lelaki itu dia buat sesuatu yang jahat. Ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Inna rajulan la ya'malu bi amali ahlil jannah ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Nauzubillah. Ada lelaki, rajulan ni diterjemah lelaki, tapi dia itlaqul juz'i bil ma'na al-umum. Itlaq lelaki bermakna perempuan juga ya. Berbuat amalan ahli syurga, tapi dalam kitab Allah, maksudnya dalam takdir Allah, dia adalah ahli neraka. Lalu the last moment of his life, lalu dibuat amalan ahli neraka tu, yang dia masuk neraka tu. Tapi wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahli an-nar ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ni dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada orang yang terus hidup dia Allah buruklah, dia buat amalan neraka, ahli neraka, tak ada tinggal dia dengan neraka, melainkan dhira'. Ni nama dhira'. Ni dhira'. Dhira' ni kena sehasta. Satu hasta. Adik-adik kena tahu pasal dalam hukum fiqah, nak tahu ayat dua qolah tu ada melibatkan ni. Paling tepat. Satu hasta 6 jari. Ni jari ni kan. Satu hasta 6 jari. Ni ada 5 ya. Pinjam jari Ustaz Azian bawah tang ni. Jadi 6 inilah panjang, tinggi dan lebar. Itulah dia ukuran 2 qolah, tak banyak mana. Sebab itu dalam kitab Safinatun Najah, Al-Habib Salim ibn Sumar Al-Hadrami, beliau sebut al-ma'u kathirun wa qalil. Ma' tu banyak dan sikit. Wal ma'ul qalil, ma' sedikit, ma lam yablugh qullatain, tak sampai 2 qullah. Wal kathiru ma yablugh qullatain fa akthar. Sebab dia melibatkan hukum nanti tu. Kita dok bayang 2 qullah, 2 qolah. Kolam sama. Kolam. 2 qolah kita tu Zazian, tu bukan qolah lagi, kolam. Boleh menyelam. Dia 2 qolah banyak ni ya. Itu nanti bila jatuh najis dalamnya tidak berubah 3 tu, bau, warna dan rasa, maka dikira tidak mutanajjis. Tapi kalau ayak dalam gelas jatuh ayak cicak, tak cicak, tengok steady, tak ada pecah apa, boleh minum ke? Tak boleh, pasal najis kerana apa? Bukan kerana berubah salah satu warna tu, bau dan rasa, tapi ayak tu sikit. Tu yang perlu dhira'. Tu dhira'. Orang tadi buat benda apa tak buat, tak elok tapi dia dah ditakdirkan Allah ahli surga, dia adalah
ahli syurga. Tu kita menilai tadi Ustaz Azyan, walaupun kita tengok orang tu lagu ni kan, tapi jangan dahului takdir. Siapa Jangan tahu dia hukum, jangan hukumkan. Adik-adik tahu Fudail bin Iyad kan? Sayyidina Fudail bin Iyad tu terkenal di Baghdad. Orang habaq jalan tu jangan jalan, pasal situ ada Fudail. Fudail ni kuat, Allah bagi kekuatan 10 lelaki Ustaz. Masya-Allah. Kalau dia pi dua ya, destroy, kill, tu lah. Dia akan rampai harta. Lah jadi ulama besar. Ketika nak merompok ceritanya, naik atas bumbuk tembok, tengok ada orang tahajud tu, dia kata rahsia tahajud tu. Dia baca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu ay yakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila masa lagi orang-orang beriman ni hatinya lebur, luluh, beriman pada Allah dan takut. Bila masa dia pun duk ingat diri dia, bila lagi saya nak bertaubat. Itu puncak dia. Puncak dia tu Zat. Terpana, dia lari pi cari masjid. Adalah masjid waktu tu. Dia pun pi kat mimbar. Adalah jamaah pi buka masjid apa semua. Tok Noja lah wai sekali. Pi tengok, ada orang menangis dekat tepi mimbar. Tengok Allah, Fudail, alif but cabut. Takut dengan dia. Takut dengan Fudail. Dia pun lari daripada masjid tadi tu. Ada kan jamaah nak pergi masjid, pasal apa orang lari? Ada Fudail, mereka pun cabut lari sama. Dikatakan itulah antara sejarah dekat Iraq, kawasan itu subuh delay. Subuh tu delay tertunda, pasal Fudail yang ada gangster lah. Lagi tak ada jadi lagu ni. Tak apa, mari kita pakai ramai-ramai. Kalau dia buka bunga, kita pun buka bunga, cekup dia lah. Pergi jumpa ya Fudail. Pasal apa? Dia menangis, dia teriak, ini tubtul an, aku bertobatlah. Sejak daripada hari itu Islam Fudail itu sangat bagus. Kitab-kitab tasawuf kalau kita baca lah, apa yang tak ada sebut nama Fudail mesti ada. Kerana beliau jadi orang yang baik dan terus baik. Jangan tengok belakang lagi. Yang di luar tu biar sampai Fudail ni disebut dalam kitab tasawuf. Apa-apa yang Fudail sebut tu mesti membekas dalam hati. Rupanya Ustaz Azyan, kerana dia pernah jadi orang lagu tu. Jadi dia boleh merasa benda tu. Bila dia bagi nasihat memang kena betul kat hati. Satu cerita pendek, jumpa seorang pakcik, ya am, kam akhadta min umrik. Umur pakcik berapa lah? 60 sanah, 60 tahun kata pakcik ni. Kata Sayyidina Fudail, laqad salakta ila Allah 60 sanah fa khasyitu an tablugh. Kalau lagu tu pakcik dah guna umur 60 tahun, saya risau pakcik sampai, maksudnya meninggal. Hal arafta dhalik? Pakcik tahu kah? Pakcik ni jawab, araft. Ya, saya tahu. Kata Fudail, wa idza arafta annaka mawqufun fa anta mas'ulun. Wa idza arafta annaka salakta ila Allah fa anta mawqufun. Kalau pakcik tahu pakcik berjalan pada Allah, suatu hari pakcik akan berhenti atas nama kematian. Araft, saya tahu tu. Pakcik tu selamba lagu tu lah, tak ada rasa takut. Kata Fudail, wa idza arafta annaka mawqufun fa anta mas'ulun. Kalau pakcik tahu yang kata pakcik berhenti, meninggal, pakcik akan ditanya. Araft, masih selamba lagi saya tahu. Yang ketiga, wa idza arafta annaka mas'ulun fatu'id lis-su'ali jawaba. Kalau pakcik tahu yang pakcik akan ditanya, you have to get ready to be questionable. Dia pukul 7 minit dia keluar orang putih. Tengang dia. Maaf ni Datuk Ismail kamu hari lagu tu. Dia kalau kamu tahu yang kamu akan ditanya, jawab tu kena ada jawapan lah, bersedia dengan jawapan. Tang tu dia jadi ni Ustaz. Dia pun ingat Allah. Selama 60 tahun ni banyak ingat Allah ke banyak lupa, banyak taat ke banyak maksiat, semua jawapan negatif lah. Tang tu baru dia menangis, teriak dia pun, ya Fudail,
Ainal mafar. Ya Fudail, saya tahu saya ni lo'lak, saya ni lagu ni. Nah, ada jalan keluar ke? Ni yang ni ambilkan sebagai satu azimat untuk kita terus berjalan pada Allah ya. Kata Sayyidina Fudail, ya am, wahai pak cik, if al ma baqiya yughfar laka ma madha. Jangan risau. Pak cik, pulun buat amal. Umur yang tinggal ni pulun buat amal. Jangan tengok belakang lagi. InsyaAllah yughfar laka ma madha. Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti tak ada dosa dah. Nah. InsyaAllah Ustaz. Nah. Ada ya. Mujok kejap saya nak suruh doa dah ni. Baik. Baik, kita jawab ni dulu 2 minit ya. Amalan-amalan yang kita susun tu, hadirin hadirat, tu bukan sebarang. Amalan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak secara khusus pun amalan daripada hadis Nabi daripada para alim ulama. Amalan-amalan walaupun tak ada dalam hadis Nabi, dia kaedah begini, apa yang Nabi tak buat bukan bermakna tak boleh buat. Apa yang Nabi tak buat boleh kalau tak buat. Yang itu selalu orang keliru. Orang selalu fikir begini, apa yang Nabi tak buat jangan buat. At-tarku la yantaj hukman la yaqtadi man'an wala ijabah. At-tarku ni memang dibahas ulama panjang ya. Kita ambil ringan saja. Apa yang Nabi tak buat bukan bermakna tak boleh buat. Satu, bukan bermakna haram kalau dibuat. Tidak, banyak sangat. Masa tak cukup ya. Benda yang Nabi tak buat tapi para sahabat buat, banyak sangat. Itu kita cerita lepas Ramadan. Baik, banyak sangat benda yang Nabi tak buat tapi sahabat buat dalam ibadah. Sikit. Sami Allahu liman hamidah, yang Nabi ajar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada seorang sahabat ni, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Lepas solat terus Nabi faltafat, Nabi pun pusing. Manil mutakallim, siapa yang baca tadi tu? Hadis yang lain, manil mutakallifu anifa, siapa baca tadi tu? Sahabat tadi kata, ana, saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Yang kamu baca tadi tu, inni ra'aitu bid'an wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwal. Saya ketika kamu baca tadi tu, saya dibukakan Allah kasyaf, melihat 30 malaikat turun berebut-rebut siapa nak tulis dulu pahala dia. Persoalan, kenapa Nabi tanya? Pasal Nabi tak ajak. Sahabat tu pandai-pandai saja. Yang kedua, ni dalam solat ni, bukan luar solat ni. Kalau kata tak boleh buat dalam ibadah ni, betul-betul ibadah mahdoh, ibadah paling besar yang Allah turunkan kepada hamba, solat. Ibadah paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah, solat. Dalam perkara ini pun ada benda tu. Sebab tu cerita ni panjang. Jadi kesimpulan, apa-apa zikir, apa-apa amalan, satu je. Kalau kita nak senang, satu je. Jangan bertentangan dengan Quran, jangan bertentangan dengan hadis, jangan bertentangan dengan ijma', jangan bertentangan dengan qiyas. Silakan beramal. Cuma jangan kata secara khusus ini Nabi ajak. Tak. Kecuali memang khusus lah. Maaf, kadang-kadang orang kata tadi dah silap dah, sebab Nabi tak buat, dia pun tak buat. Tak apa, itu dah silap satu. Yang kedua, ini Nabi tak suruh pun. Kita jawab, betul Nabi tak suruh, tapi tambah sikit lagi, apakah Nabi melarang? Itu. Nabi sangat sayang pada umat. Kalaulah ini haram neraka, pasti Nabi akan bagi tahu hal haram dan nerakanya. Tapi Nabi senyap.
Kenapa? Ini rahmatan lakum, rahmat padamu. Nah, jadi Kak Jah, kalau ada orang sebut begitu, kita doakan mereka. Takut-takut jangan termasuk dalam yang tadi itu Ustaz Azian. Apa dia? Al-khairul kathir. Dia diharamkan daripada mendapat kebaikan yang banyak sebab kejahilannya tadi itu. Kita yakin dengan alim ulama. Sebab itu kalau tak ada alim ulama, ada Quran dengan hadis, sesat manusia. Kenapa? Bukan kerana dua ni, bukan. Kerana kita ni qualified tak, mampu tak faham Qurannya dengan segala ilmunya, hadis pun begitu. Mestilah dengan ulama. Sebab itu Allah suruh kita apa? Ikut ulama. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kata ulama, jalan yang orang engkau telah bagikan kepada mereka, ai minan nabiyyin was-siddiqin wal ulama wasyuhada was-salihin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salih. 4 mazhab imam ni bukan orang soleh ke? Lebih daripada soleh lagi lah. Jadi tenang-tenang sahaja Kak Jah. Selama mana memang ada ulama yang menulisnya, disebut dalam kitab juga, kita amalkan. Nah, adapun suara-suara nakal itu kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih banyak, masya-Allah. Ada lagi? Pelajar dari mana ni? Iktisam. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Ijazahkan. Baik. Kitab Ustaz. Kita minta tolong Ustaz, kita ambil satu. Maaf Ustaz. Tak apa Ustaz. Kita nak ijazahkan kitab tu lah. Tak apa, nanti kita ada lah bagi-bagi dia. Masa kita baik. Saya sebenarnya ada jubah warna biru. Saya ada jubah warna biru. Kalau tak sedondon dengan dua. Memang kena jubah no sama dengan Ustaz Azian. Alhamdulillah. Ni sama jekel ke apa? Apa ni? Rahsia. Rahsia. Baik. Barangkali sebelum kita ijazahkan atas permintaan Kak Jah, ini buku yang Al-Faqir, susun Ustaz Azian, segan dengan Ustaz Azian sebenarnya. Masya-Allah. Saya mendapat ilmu. Allahu Akbar. Ini sebenarnya Ustaz Azian, ni anda susun tu ana di Riano sendiri saya dia. Adalah kawan-kawan tengok ustaz ni eloklah kalau kongsi dengan orang lain juga. Saya sebenarnya berat hati sebab telah ditulis sebelum ini kitab-kitab guru mulia kita, Khulasah Al-Madadin Nabawi, Habibna Habib Umar, Bekal Akhirat, Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri Al-Nadiwi Al-Maliki, Al-Awrad Al-Makkiyah Al-Zainiyah, Syekhuna Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjuri, Al-Khulasah min Syawariqil Anwar Sayyid Muhammad Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, dan banyak lagi. Jadi saya rasa bersalah, dan saya doakan mudah-mudahan buku ini bukan setanding dengan kitab-kitab karangan ulama-ulama dan para awliya yang saya sebutkan tadi. Ini sekadar untuk diri yang fakir ini mudah beramal. Kenapa? Kerana kitab ini dia disusun ikut waktu, lepas subuh, lepas lohor, asar, maghrib, isyak. Ini pun berpandukan pada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Baik, dalam ini Ustaz Azian ada tambahan sedikitlah, iaitu doa musafir. Doa musafir untuk kita pergi ke mana-mana. Bermaksud benda ni kita bawa ke mana-mana, tu tujuan. Yang kedua, Yasin, tahlil. Kita kadang-kadang Ustaz Azian bila nak bertahlil tu cari lagi yang kitab kecil tu. Kemudian talqin. Ini untuk ustaz-ustaz saya kadang-kadang disuruh talqin juga, Ustaz, cari lagi kitab talqin. Saya nak ni jadi satu, semua ada kat sini. Dan dalam ni ada surah Yasin, surah Yasin dan doa, Kahfi dan doa, Al-Waqiah dan doa, Tabarak dan doa dalam ni.
Jadi lengkaplah untuk saya. Itu tujuan saya. Oh, ada apanya dalam ni? Lengkap dalam ni. Baik. Atas dasar dan husnuzan ke Hajah Zuraidah, dan kita tunaikan hajat baik beliau. Beliau yang sponsor ni. Kepada adik-adik semua. Adik-adik ni permintaan ustaz ni, bukan permintaan ke Hajah Zuraidah. Setiap kali amal ni nanti niatkan kebaikannya untuk Kak Hajah Zuraidah. Beliau tak suruh saya sebut, saya yang sebut. Boleh adik-adik yang dapat buku ni free ni, bukan murah ni. Berapa ni Ustaz Aziam? 15. Beliau order 200 khas untuk adik-adik. Bukan sikit tu pengorbanan. Maaf Kak Hajah saya sebut ni. Mungkin Kak Hajah tak nak saya sebut, tapi saya yang sebut. Saya minta satu saja adik-adik ni, setiap kali baca nanti niatkan kebaikannya untuk siapa? Untuk Kak Hajah Zuraidah yang bagi semua. Baik, kita tunggu ijazah ya. Sebut saja saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazahnya, sirahnya ada di belakang. Tengoklah sama-sama. Di belakang muka surat 279. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujizis salihin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk memenuhi hajat dan permintaan Kak Hajah Zuraidah dan semua sekali, dan haya'an minallah wa lastu ahlan li an ujaz fa kaifa an ujiz walakin nazilan ala raghbatikum ala an ujiz fa aqul. Saya bersangka baik kepada semua, maka Al-Faqir mengijazahkan semua amalan dalam buku ini kepada semua yang hadir, termasuk yang tengok kami secara live sebegini, supaya, dan saya berpesan supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla setiap masa, serta mendoakan saya yang banyak dosa ini dan para masyayikh saya yang mengijazahkan semua amalan-amalan ini. Semoga kami semua mendapat husnul khatimah. Tuan-tuan sebut kami terima. Kami terima. Dan untuk keberkatan lagi nanti Al-Fadhil guru kita Ustaz Azian boleh juga untuk ijazahkan pada saya dan pada kita semua. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita sekian dulu sekadar hari ini, dan insya-Allah besok kita akan bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Hassan bin Ahmad Ali yang akan bicarakan tajuk Jika Ini Ramadan Terakhirku. InsyaAllah kita berjumpa lagi besok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.